Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hormati ahli jawatan kuasa masjid, seluruh muslimin dan muslimat, tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya dan selamanya ucap syukur pada Allah Azza wa Jal di atas nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, serta nikmat diberikan kelapangan waktu berkumpul dan berhimpun seketika bagi menambahkan kefahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya moga-moga menambahkan keimanan di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah, amin rabbal alamin. Pada pagi yang mulia ini dengan tajuk berjalan di atas taqwa, merenung satu kata-kata ataupun nasihat wasiat daripada Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, dengan suatu nasihat yang beliau bawakan bermaksud, aku melihat bagi sekalian makhluk itu mereka keliru dan salah dalam cara berfikir tentang hakikat kemuliaan seseorang di atas muka bumi ini. Ada di kalangan manusia yang menyangka bahawa kemuliaan itu adalah dengan memiliki harta yang banyak. Ada orang yang menyangka bahawa kemuliaan itu dengan memiliki pangkat yang tinggi. Ada orang yang menyangka mulia itu dengan memiliki pengikut yang ramai. Ada yang menyangka bahawa kemuliaan itu apabila dapat membuang-buang harta ataupun membazirkan harta benda. Sedangkan kata Imam Hatim, aku merenung satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Hujurat. Kata Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kata Imam Hatim, apabila aku memerhatikan ayat ini, maka aku terus mencari kemuliaan berdasarkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dinasihati oleh Al-Imam Hatim ini adalah dengan menegur bagaimana silap faham manusia dalam berfikir. Kerana di kalangan manusia ini ada yang menyangka dia ini mulia di sisi Allah dengan sebab dia mendapat kekayaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kayu ukur kemuliaan, kayu ukur rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup seseorang hamba ni, kita tak boleh ukur dengan berapa banyak harta yang kita ada. Bukan bererti banyak harta Allah sayang, sikit harta Allah benci pada kita. Tidak. Kalaulah kekayaan itu sebagai kayu ukur kita ini mendapat kasih sayang Allah, kekayaan sebagai kayu ukur kemuliaan kita di sisi Allah, nescaya orang yang paling mulia adalah Qarun. Kerana dalam sejarah manusia, Qarun ini Allah Ta'ala sebut terlampau kaya sehingga Allah Ta'ala petik namanya dalam Al-Quran. Sehingga ada yang menyatakan kekayaan Qarun itu 7 ekor unta bawa anak kunci gedung saja. Maknanya kaya betul lah. Qarun ini memang kaya. Orang kata kaya gila lah. Jadi itu bawa anak kunci gedung, bukan bawa harta lagi, baru bawa anak kunci harta. Ibarat katanya kita hari ni 7 biji kereta bawa geran tanah saja. Ibarat kata macam itulah. Mana terlampau kaya. Begitulah
Allah Ta'ala tidak meletakkan kemuliaan kepada Qarun sebab kerana kaya itu bukanlah syarat kemuliaan seseorang. Kemudian ada orang yang menyangka bahawa mulia itu apabila memiliki pangkat yang tinggi. Dia dapat jawatan, dia boleh pegang jawatan sekian-sekian, dia boleh jadi menteri, dia boleh jadi exco dan sebagainya. Itu bukan kayu ukur kemuliaan. Kalaulah pangkat itu sebagai kayu ukur kemuliaan, nescaya orang yang paling mulia adalah Fir'aun. Pada zaman Fir'aun, Fir'aun yang memegang tapuk tertinggi pemerintahan pada zaman tersebut. Dialah yang paling berkuasa dan dialah paling berpangkat. Tetapi Allah tetap melaknat Fir'aun kerana Allah Ta'ala nak mengajar kepada kita salah satunya adalah pangkat bukanlah kayu ukur seseorang itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga ada orang dia menyangka bahawa mulia itu memiliki pengikut yang ramai. Walaupun ramai macam mana pengikut yang dia ada, itu bukan kayu ukur Allah Ta'ala memuliakan dia. Bukan bererti orang ni ramai pengikut dia Allah reda dan orang ni sikit pengikut Allah Ta'ala tak reda padanya, pun tidak. Kalau begitu nescaya Nabi Allah Musa AS itu lebih hina daripada Fir'aun. Makna Fir'aun tu lagi mulia daripada Nabi Musa sebab pengikut pengikut Fir'aun itu lagi besar daripada pengikut Nabi Musa AS. Sehingga dikatakan waktu Fir'aun mengejar Nabi Musa AS, pengikutnya sahaja, pengikut Fir'aun sahaja mencecah 1 juta lebih. Bukan sikit, 1 juta lebih. Bahkan ada yang kata hampir 2 juta. Jadi pengikut Nabi Musa AS hanya beberapa buah keluarga sahaja. Apakah Allah Ta'ala tidak reda kepada Nabi Musa? Tidak. Kerana kemuliaan itu tidak boleh diukur dengan pengikut. Bahkan dalam sejarah manusia ni disebut ada Nabi Allah Ta'ala utuskan ada 3 orang Nabi, seorang saja pengikut. Ini lagi dahsyat. Ibarat kata 3 orang ustaz datang kuliah Tuhan buat forum, seorang je tukar dengar. Siapa dia? Yang tukar jemput dia lah, yang tukar dengar dia, yang tukar rakam pun dia, yang tengok live dia sendiri pun tengok live. Semua dia. Apakah kerana Nabi ni Allah Ta'ala tidak reda? Tidak. Allah Ta'ala bukan nak menunjukkan sikit pengikut itu bahawa Allah Ta'ala tidak reda, ramai pengikut bahawa Allah reda. Tidak. Itu bukan kayu ukur. Tengok ustaz ni kuliah, ramai orang dengar kuliah ni, mesti ustaz ni Allah reda. Tengok ustaz ni kuliah tak ada orang, ustaz cak ayam punya ni. Tak. Mungkin ustaz ni dia tak ikhlas ni. Dia mari kerana benda lain, bukan mari kerana nak mengajar. Jadi maka dengan sebab itu bukan kayu ukur kemuliaan. Sehingga kata Imam Hatim lagi, ada orang dia menyangka mulia itu dengan dia boleh membuang-buang harta. Tengok kadang-kadang orang kaya, sebahagianlah dia beli makanan satu harganya mahal. Maknanya kadang-kadang mencecah ratus ringgit, ribuan ringgit, tapi makanan sepinggan macam tu sikit je. Makan sikit, buang separuh. Maka dia menganggap bahawa pembaziran itu boleh membuang-buang harta itu satu bentuk kemuliaan. Maknanya dia salah berfikir dari mencari kemuliaan. Walhal makan sehingga habis itu adalah sunnah Nabi. Hari ini orang nak makan habis, dia anggap itu satu bentuk keaiban. Makan licin tu jadi satu bentuk kepelikan. Bahkan kalau kita perhati sebahagian daripada orang Arab, tuan-tuan, kalau dia orang makan banyaknya membazir. Tuan-tuan pergilah dan tengok orang-orang Arab makan macam mana. Sehingga bila kita bercakap dengan sahabat yang duduk mengaji kat negara Arab, katanya iaitu bagi sebahagian dari kalangan orang Arab ni, makan habis itu satu aib, satu benda yang mengaibkan, benda yang memalukan. Mana kalau kita makan jilat jari kemudian habis licin, itu satu macam memalukan. Seolah-olah benda tu macam kotor dan sebagainya. Ini satu silap faham manusia. Sedangkan Nabi ajar pada kita untuk menjilat jari jemari kita yang selesai makan, kerana kita tidak tahu rezeki yang mana mengandungi keberkatan. Barangkali rezeki yang terakhir itu ada keberkatan padanya. Jadi maka dengan sebab itu, kata Imam Hatim, hakikat kemuliaan itu apabila kamu berjalan di atas jalan takwa kepada Allah. Sebab itu muslimat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita nak melihat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita, kemuliaan dalam kehidupan kita,
bila kita ini ada nilai takwa di mana sahaja kita berada. Maknanya kalau kita jadi orang kaya yang bertakwa kepada Allah, orang kaya yang mudah baik, dialah yang keluar zakat, dialah pantang tengok orang susah, dialah akan tolong saudara mara dia yang susah, dialah akan tolong taja mana-mana pendidikan budak-budak yang tak mampu nak bayar yuran pendidikan. Jadi dia menggunakan kekayaan dia di atas jalan takwa pada Allah. Maka ini sebenarnya hakikat orang yang mulia di sisi Allah. Kalau dia ada jawatan, dia ada pangkat, maka dia adalah orang yang berjawatan, yang bertakwa pada Allah. Dia guna jawatannya sebagai menteri, sebagai perdana menteri, sebagai apa sekalipun, sebagai manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana orang nak bekerja kat tempat dia, kalau dia Islam, wajib menutup aurat. Dia buat syarat macam, sebab dia orang yang bertakwa. Dia bos yang bertakwa. Jadi dia boleh tetapkan mana-mana pekerja yang nak bekerja dengan dia, waktu semayang wajib berhenti. Semua kena salat berjemaah. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan kekuatan kepadanya sehingga dia walaupun dia dalam keadaan dia ada jawatan, berpangkat datuk, tetapi dia boleh lagi menjadi bos yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba Allah ni, datuk dia ada satu kilang besar, kilang dia. Bila saya bercakap dengan sahabat, kata kawan saya ni, dia kata kilang ni, dia kata ustaz, setiap kali azan berkumandang, semua kerja akan stop. Semua pekerja, staf dia akan berhenti bekerja, semua akan pergi ke suam. Dan semua staf dia semua laki-laki. Dan kebanyakan staf dia semuanya tabligh. Bos dia ni orang besar tabligh. Jadi dia didik staf dia ni, siapa-siapa staf yang keluar berdakwah, maka dia akan dapat allowance. Tak keluar tak dapat allowance. Sampai macam tu dia buat. Jadi kita rasa kagum. Sebab apa? Sebab bagaimana seorang yang ada jawatan, yang ada kekayaan, yang ada pengaruh, dia guna pengaruh dia di atas jalan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kesedaran ini yang kita nak wujud di dalam kehidupan kita. Di mana sahaja posisi kita berada, maka nilai yang terbesar, kemuliaan kita bukan pada jawatan, bukan pada pangkat, tetapi hakikat nilai itu terletak pada takwa kita pada Allah. Kita sebagai suami yang bertakwa, kemuliaan kita akan mulia. Kita sebagai seorang isteri, kita isteri yang bertakwa pada Allah, maka kita mulia di sisi Allah. Kita sebagai anak yang bertakwa kepada Allah, maka kita adalah anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu, jalan untuk mencari kemuliaan adalah menjadi hamba yang bertakwa pada Allah. Inilah keadilan Islam. Islam meletakkan siapa sahaja boleh menjadi mulia di sisi Allah. Walaupun dia ni lahir daripada ceruk kampung mana sekalipun, dia tak ada harta, dia tak ada pangkat, dia tak ada rupa paras, dia hodoh macam mana pun mukanya, tapi bila mana ada nilai takwa, sifat takwa di dalam dirinya, maka Allah angkat darjat kemuliaan. Ini agama kita, agama Islam. Tapi ada agama yang dia tidak adil terhadap pengikutnya. Sebab apa? Sebab dia ukur kemuliaan berdasarkan kasta kelahiran. Kalau yang lahir daripada kasta yang kaya, yang mulia, maka dia akan mulia daripada kecil sampai mati walaupun dia jahat. Tapi kalau dia lahir daripada kasta keturunan yang hina, maka dia akan hina daripada kecil sampai mati, dia akan hina. Sampaikan kalau dia mati sekalipun mayat, dia tak boleh lalu di hadapan rumah orang kaya. Sampai begitu. Kekejaman agama, kezaliman agama selain daripada agama Islam. Jadi maka sebab itu Islam ni dia agama yang adil. Siapa yang memiliki sifat takwa, kamu akan layak mendapat kemuliaan di sisi Allah. Walaupun kamu lahir daripada anak luar nikah sekalipun. Kamu anak luar nikah, kamu anak zina, tapi kamu bertakwa pada Allah, kamu mengaji sembahyang tak pernah tinggal. Kamu ni orang yang berbakti kepada umat, kamu orang yang mengajar agama, mengaji agama, kamu akan tetap dimuliakan oleh Allah walaupun daripada teruk manapun kamu lahir, keluarga kamu seteruk apapun keluarga kamu yang kamu dilahirkan, maka bila ada sifat takwa tetap akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi asasnya kita nak beritahu pada hari ini, iaitu kemuliaan seseorang itu adalah takwa. Pesanan takwa adalah pesanan yang paling penting. Sehingga pada setiap kali hari Jumaat, suami kita orang lelaki wajib untuk solat Jumaat. Maka di dalam solat Jumaat ni ada satu rukun dalam rukun khutbah, adalah rukun untuk menyeru manusia bertakwa pada Allah. Setiap kali khatib berkhutbah, khatib akan memulakan
khutbah dengan menyatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu wahai kaum muslimin yang datang solat Jumaat ini dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebenarnya pesanan khatib. Wahai orang lelaki yang datang solat Jumaat, wahai lelaki yang duduk di masjid yang diwajibkan untuk solat Jumaat, hari ini khatib nak pesan takwalah kamu kepada Allah, kerana ia adalah pesanan yang sangat penting, bekalan yang sangat penting apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa. Tak ada pesanan takwa dalam rukun khutbah, maka terbatal solat Jumaat pada hari tersebut. Tak ada pesanan takwa, sebab dia adalah salah satu daripada rukun khutbah. Maknanya solat Jumaat itu wajib diulangi balik sampai begitu besar rukun iaitu rukun mengajak manusia bertakwa pada Allah. Seperti mana kita semayang, kita meninggalkan salah satu rukun solat, maka terbatal semayang kita. Maka begitulah dengan pesanan takwa pada Allah. Bahkan Nabi SAW, di antara beberapa pesanan Nabi kepada sahabat, di antaranya Irbad bin Sariyah ataupun Abi Najih, Nabi berpesan kepada sahabat, usikum bitaqwallah azza wajal. Aku berpesan kepada kamu, bertakwalah kepada Allah azza wajal. Nabi pesan lagi dengan pesanan takwa. Jadi begitulah hakikat peri pentingnya yang kita namakan takwa. Persoalannya bagaimana kita ingin berjalan di atas jalan takwa. Mati pun sebagai orang yang bertakwa, maka tidak dapat tidak, siapa yang ingin hidup dan mati di atas jalan takwa, maka dia mesti bersifat dirinya dengan hiasan sifat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka di antara sifat orang yang bertakwa, kita ambil salah satu apa yang disebut oleh seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di dalam meletakkan sifat takwa ini pada 4 perkara, 4 sifat. Jadi 4 sifat ini kita kena letak dalam diri kita kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, hidup dan mati sebagai orang yang bertakwa. Maka apa pesanan ataupun tafsiran Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkenaan dengan takwa? Yang pertama, al-khawfu minal jalil, kamu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang bertakwa dia kena takut pada Allah. Kalau dia isteri yang takut pada Allah, kalau dia seorang mak yang takut pada Allah, kalau dia seorang anak, dia anak yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah ni umum, maka lebih detail lagi takut kepada Allah itu dengan erti kata kamu takut untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa kamu pada Allah, dan kamu takut untuk meninggalkan sebarang perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kamu. Maka orang yang takut pada Allah, antaranya adalah dia tidak memperlekehkan soal urusan hukum hakam agama. Soal dosa pahala dia tidak akan permainkan. Tapi bila hilang rasa takut pada Allah, maka akan mulalah manusia mula mempermainkan urusan agama dalam kehidupan. Lepas tu kita tengok hari ni orang mula bercakap, dia memperlekehkan soal azab Allah. Dia kata tak apalah, masuk neraka ni sekejap je, nanti masuk syurga balik. Dia kata kita kaum orang beriman. Ini orang yang tidak takut pada neraka Allah, orang yang tak takut pada azab Allah. Sedangkan Quran berkata fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka Allah. Quran perintah kamu kena takut pada api neraka Allah, kerana azab itu terlampau pedih, azab itu terlampau sakit. Sakit kamu di dalam azab neraka Allah Ta'ala tidak terperi sakitnya, sehingga orang yang diseksa di dalam barzakh sendiri pun minta dipercepat masuk ke dalam neraka kerana disebabkan terlampau azab di alam barzakh. Tak tahan sangat di alam barzakh. Itu baru barzakh, itu baru di alam kubur. Begitulah juga orang yang merasai seksa di padang mahsyar, seumpama matahari sejengkal di atas kepalanya, terlampau azab sehingga berkata, ya Tuhanku, masukkan cepat aku ke dalam neraka Allah, kerana terasa azab yang bersangatan di alam mahsyar. Itu baru mahsyar, belum lagi neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu berlipat kali ganda azab daripada mahsyar, daripada liang lahat. Jadi maka dengan sebab itu jangan kita buat main tentang urusan azab. Ada orang main tentang urusan syurga dan neraka. Dia kata tak apalah, syurga ni ambil kat mu belaka, dia kata. Neraka ni bagi kat aku je. Ada orang cakap macam tu. Bila kita tegur dia sombong.
Kita kata tak baik buat macam ni, tak baik berkata-kata macam dia kata peduli apa, kafir pun kafir lah dia kata. Siapa yang meletakkan kekafiran ke atas diri dia, kata ulama ni dosa besar. Kalau dia kata peduli apa aku, kafir pun kafir lah. Dan seandainya saat itu kalau tiba-tiba dia mati, dan waktu itu dia mempermainkan urusan, sama ada dua. Kalau betul sungguh dia perkatakan, barangkali dia kafir sungguh, dan dia tak akan ada tempat dalam syurga Allah. Batu jangan buat main. Tiba-tiba dia duk kata kafir pun kafir lah, kilat pun menyambar, mati terus dia. Maka saat itu kalau Allah Ta'ala menerima lafaz kekufuran dia, kafir sungguh dia. Jadi sebab tu jangan kita mempermainkan soal percakapan kita. Ada orang dikata dosa bagi kat aku belaka, tak apa, pahala ambil kat kamu belaka. Ada orang yang cakap macam ni. Tak apa, pahala ambil kat kamu belaka. Dosa biar aku yang tanggung semua. Tuan, tak takut pada dosa adalah satu lambang ketidaktakutan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita dituntut untuk bersifat dengan al-khaufu minal jalil. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu saat Allah Ta'ala menyentak kebahagiaan daripada kamu. Betul, ada satu kata-kata hukamat menyebut, saat Allah Ta'ala melayani kehidupan kamu dengan lemah lembut, maka jangan kamu lalai. Bererti saat Allah Ta'ala beri macam-macam kebahagiaan, anak kita sihat, suami kita sihat, keluarga kita bahagia, duit pun kita dapat, cukup makan dan sebagainya, rasa seronok dengan kehidupan kita, maka kata ulama jangan kamu lalai. Sebab satu saat kamu akan disentak kebahagiaan itu kalau kamu lalai. Maknanya takutlah kamu dengan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala nak cabut bahagia dalam hidup kamu sekejap je. Allah Ta'ala nak cabut kekayaan dalam kehidupan sekelip mata saja, Allah Ta'ala boleh cabut. Sebab ada orang dia merasakan selesa dengan keadaan, sehingga dia kata aku kaya pun tak semayang pun kaya, dia kata. Tak semayang pun kaya, tak tutup aurat pun kaya. Kamu apa ada? Pergi masjid tiap-tiap kali kuliah Tuhan, pergi kuliah Tuhan, tak kaya-kaya juga, dia kata. Jadi maka kesombongan itu jangan kamu lalai. Allah Ta'ala beri satu nikmat, jangan kamu lalai. Kerana saat Allah Ta'ala nak ambil sekelip mata, Allah Ta'ala boleh ambil. Sejarah manusia mengajar pada kita, banyak orang yang Allah Ta'ala ambil kenikmatan yang Allah pinjamkan sekejap saja. Sebagaimana Allah Ta'ala mencabut kekayaan Qarun sekejap saja, tenggelam segala harta Qarun. Nak menunjukkan kepada kita begitu Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita. Maka takutlah kamu pada Allah. Sekaya apapun kamu, sebesar apapun pangkat kamu, kamu tidak akan dapat menyekat walaupun sesaat kematian kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian sifat yang kedua, kata sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali karramallahu wajah, wal amal bitanzil. Selain daripada kamu kena takut pada Allah, wal amal bitanzil, kamu kena beramal dengan setiap apa-apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang bertakwa, dia tak takwil apa sahaja perintah Allah. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat kerana ia adalah perintah Allah. Bila Allah Ta'ala perintah semayang, kita semayang. Kita semayang bukan kerana kajian sains menyatakan semayang itu baik untuk kesihatan, tak. Kalau tak ada kajian sains sekalipun, kami tetap semayang. Kita puasa bukan kerana kajian sains beritahu dengan puasa ini dapat mengurangkan berat badan, tak. Kalau puasa itu tak ada kajian, kurangkan berat badan, tambahkan kesihatan, sekalipun kami tetap berpuasa. Kenapa? Kerana itulah wal amal bitanzil. Kita buat satu benda bukan ikut kajian sains, bukan ikut kerana ramai orang semayang kita semayang, tak. Kerana mak ayahku semayang, aku semayang, tidak. Aku semayang kerana ta'abud pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kehambaan kita pada Allah. Jadi begitu dalam kehidupan kita, apa sahaja perintah Allah semua baik belaka. Walaupun kadang-kala perintah itu bercanggah dengan akal fikiran kita yang waras. Ya, kadang-kadang kita terfikir, pasal apa semayang yang wajib ada 17 rakaat tak cukup jadi 20? Sebab apa maghrib 3, subuh 2? Kenapa tak semua jadi 4 semua? Kalau ikut logik akal kita, pasal apa tak sama semua? Kan 20 tu cantikkan nombor dia. Pasal apa dengan 17? Jadi kita pun jadi terfikir. Walaupun begitu, tetap kita taat. Sebab apa? Sebab kerana kita fikir, aku ni hamba yang bodoh. Tuhan yang menetapkan suatu hukum, dia adalah yang cerdik, maha bijaksana. Jadi maka segala apa ketetapan Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, memang semayang ni ada kajian sainsnya kata
baik untuk kesihatan. Bila semayang ni, bila sujud ni, maka akan menyebabkan darah mula mengalir pada bahagian kepala kita. Ya, betul. Sehingga ada kajian doktor menyatakan orang yang banyak sujud dalam solat ini, dia akan sukar untuk kena sakit kepala, sakit bahagian otak. Dan kalau dia kena sekalipun, dia tidak seteruk orang yang tak semayang. Mana kalau kena migrain pun, migrain dia tak seteruk orang yang tak semayang. Mana kalau tak semayang, mungkin lagi teruk lagi. Jadi betul, memang ada kajian sebegitu. Bahkan kalau kita fikir sekalipun, waktu, bahkan disebut waktu kita sujud, itulah waktu darah yang mula mengalir, dan waktu itu otak kita paling cerdas. Kalau kita perasan, kita banyak ingat benda yang kita hilang waktu kita sujud lah. Nak kunci yang hilang 2 minggu lepas, nak beg duit yang tak tahu letak kat mana, waktu sujud tu dia mari macam-macam. Hutang orang dan sebagainya, semua dia mari belaka. Kadang-kadang hutang suami kat kita pun kita ingat. Suami ada hutang duit, waktu sujud lah. Waktu sujud semua dia ingat semua. Jadi kalau hilang barang, maka solatlah 2 rakaat. Hilang barang, solatlah 2 rakaat. Semayang hajat 2 rakaat, sujudlah lama-lama. Fikir balik, moga-moga Allah Ta'ala berikan petunjuk supaya kita ingat pada waktu semayang. Kenapa? Kerana pada waktu tu darah kita mengalir. Jadi sebab tu kalau kita nak anak kita bijak, didik untuk semayang. Maka terjaga akhlak dia, terjaga dia punya kepintaran, kecerdikan dia, kecerdasan dia. Banyak semayang, banyak sujud. Bahkan memang kalau orang tak semayang ni, dia mudah kena penyakit bahagian otak. Bahkan disebut lagi, kalau ikut kajian saja, orang yang tak semayang ni, dia bukan sahaja mudah kena penyakit otak, bahkan orang tak semayang, mengikut kajian saya, dia memang tak ada otak. Itu kajian saya sendiri lah. Tak payah cari dalam mana-mana kitab. Memang tak ada otak lah orang tak semayang. Yang mencuri banyak tak semayang, memang tak semayang. Tak ada orang yang ni, siapa boleh berjaya dalam kecurian ni? Dia kata sebab kami tak pernah tinggal qiyamul lail. Tak ada. Memang tak semayanglah punca kepada jenayah. Tak semayang punca kepada maksiat. Tak semayanglah punca kepada segala jenis jenayah yang ada di atas dunia ini. Jadi maka kita beramal bukan kerana perintah Allah itu kena dengan jiwa kita baru kita beramal. Tidak. Tak kena dengan jiwa kita. Bila perintah Allah, kita yakin semua baik-baik belaka. Bila Allah Ta'ala perintah satu-satu benda, semua adalah ada kebaikan untuk manusia. Itu kita punya sebagai hamba. Kerana itulah baru kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita nak fikir dengan akal, dalam bab ambil air semayang pun kita tak boleh fikir dengan akal lah. Pasal apa? Bila ambil air semayang, kita kena sapu muka, kena sapu tangan, sapu kepala, sapu kaki. Sebab apa kita tak sapu punggung kita? Sedangkan punggung tu tempat keluar najis. Kalau kita fikir, patut yang kena sapu punggung kita lah. Waktu semayang sapu punggung. Sebab apa? Punggung tempat keluar najis. Tak, sebab kerana agama tidak boleh difikir dengan akal. Sebagaimana ilmu perubatan pun ada yang tak boleh dipikir dengan akal. Sebab apa? Sakit kat lain, cocok kat punggung. Sakit kat lain, sakit mata kadang-kadang cocok punggung, patut cocok mata lah. Kita pergi takwil doktor, doktor saya sakit kat lain, pasal apa cocok kat lain? Kalau kita takwil begitu doktor dia tukar ubat lain lah. Tukar ubat gila pula dia kata. Ni gila punya orang. Ni bukan sakit benda lain, ni sakit gila. Ataupun makcik ada sarapan dengan air ketum ke pagi tadi? Yang mabuk sangat tengah hari ni. Jadi maknanya nak katanya, dalam benda tu kita tak takwil. Sebab apa? Kita serah je, doktor nasihat apa kat kita. Tak, makcik sakitnya kat sini tapi kena cocok kat sini. Tak apalah, cocok kat mana pun ikutlah, sebab doktor yang paling tahu. Tak, makcik ni apa tahu. Jadi maka kita reda. Kalau itu pun kita boleh reda, kenapa pada soal ketetapan Allah, Allah perintah kamu tutuplah aurat, Allah Ta'ala perintah kamu semayanglah 5 waktu, Allah perintah kamu berzakatlah dengan harta yang aku berikan kepada kamu. Tapi kenapa kita takwil? Sehingga kita rasa nanti kalau zakat nanti tak cukup pula untuk diri sendiri pula. Nanti sekian-sekian. Sehingga kita mula mengetahui itu belum tanda kita sebenar-benar hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tafsiran ketakwaan bagaimana Nabi Ibrahim AS. Bila mana Allah Ta'ala perintah tinggalkan isteri kamu di tempat yang kering kontang ni, di Mekah. Maka Nabi Ibrahim dia tak fikir guna akal dia yang waras. Kalau dia fikir guna akal dia waras, dia tengok Mekah
tanah Mekah saat ketika itu tidak ada binatang yang sanggup hidup. Bukan saja orang, binatang pun tak sanggup nak hidup. Kalau Nabi Allah Ibrahim fikir guna akal dia, ni Allah Ta'ala nak bunuh keluarga aku ke apa ni. Ditinggalkan ibu dan juga anak, lalu dia pun pergi. Nak pergi untuk melaksanakan perintah Allah. Tiba-tiba isteri dia panggil, abang, tergamaknya tinggal kami kat sini. Pasal apa nak tinggal kami kat sini? Begitulah mudah bahasanya. Kata isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Panggil kali kedua, tak menyahut Nabi Ibrahim. Lalu panggil kali ketiga, wahai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi, ya ini perintah Allah. Kalau begitu isteri dia kata, maka Allah tidak akan sia-siakan kami. Allah. Maknanya dia pasrah. Dia kata, kalau ini perintah Allah, pasti Allah Ta'ala akan buat zalim pada kami. Dengan anak yang kecil. Ditinggalkan di dalam keadaan, barangkali kamu tak akan dapat makan, barangkali sehari 2 hari mungkin mati. Tapi kuasa Allah Ta'ala, dalam keadaan air terpancut keluar, sampai hari ini tak berhenti air Zam-Zam. Maka Allah Ta'ala nak mengajar pada kita, bila kamu meletakkan suatu, kamu ni hamba Allah, kamu akan diuji sebagai sebenar-benar hamba di sisi Allah. Lepas kemudian anak pula besar sikit, tiba-tiba Allah perintah, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu. Lagi tak terfikir guna akal, ini sudah lawan aturan kemanusiaan. Sembelih anak sendiri ni, ini sudah lawan. Kalau fikir dengan akal yang waras, ni kira ayah yang tak berhati perut. Begitulah juga saat Nabi Ismail menerima perintah, kamu akan disembelih. Maka kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Maka kamu akan mendapati aku ni sabar, wahai ayahku Ibrahim. Nak kata kepada kita betapa Nabi Ibrahim adalah contoh lambang keluarga yang sangat bertakwa pada Allah. Sangat bertakwa pada Allah. Sehingga syaitan pun mengalah nak menghasut Nabi Ibrahim, isterinya dan juga anaknya. 3 kali hasutan ni semua syaitan kalah. Hasut ayah pun kalah, hasut isteri pun kalah, hasut anak agar tidak berjaya berlaku sembelihan pun kalah. Maka berlakulah 3 lontaran pada jamrah sebagai lambang permusuhan manusia dengan syaitan dan iblis. Jadi nak menunjukkan kepada kita, yang menghalang kita untuk melaksanakan ketakwaan dalam kehidupan kita, amalan dalam kehidupan kita adalah syaitan, iblis. Yang menghalang kita nak buat apa-apa ketaatan. Maka dengan sebab itu, maka sifat orang yang bertakwa, muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka dia akan mengamalkan setiap perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika seorang yang bernama Al-Bakir, dia menuduh Al-Imam Abu Hanifah sebagai seorang yang mengajarkan agama menggunakan akal. Lalu Imam Abu Hanifah pergi bertemu dengan Bakir. Imam Hanifah berkata, memberi penjelasan kepada Bakir, baik, kalau aku mengajarkan agama ini menggunakan akal, aku nak tanya kamu 3 soalan. Soalan pertama, dia kata, di antara kaum lelaki dengan kaum perempuan, yang mana yang lagi lemah? Jawab Bakir, sudah pasti kaum perempuan lagi lemah daripada laki-laki. Kalau begitu, kata Imam Abu Hanifah, bagaimana dengan soal urusan pembahagian harta pusaka? Kalau aku mengajar agama guna akal, sudah pasti aku menetapkan 2/3 itu bukan dapat pada lelaki, tapi dapat pada perempuan, sebab dia paling lemah. 1/3 itu akan dapat pada lelaki kerana dia kuat. Itu kalau aku ajar agama guna akal. Tapi sekarang agama menetapkan 2/3 lelaki dapat, 1/3 perempuan dapat. Sebab apa? Sebab agama itu dia bersifat menyeluruh. Kerana lelaki itu tanggungjawabnya besar berbanding dengan perempuan. Itulah kedua. Yang kedua, dia kata, aku nak tanya pada kamu, di antara najis air kencing dengan najis darah, yang mana lebih jijik? Dua-dua najis, darah pun najis, air kencing pun najis. Kata Bakir, sudah pastilah air kencing itu lagi jijik. Kita darah dengan air kencing kita pun jijik nak sentuh, darah okey lagi. Lalu kata Imam Abu Hanifah, lalu bagaimana saat perempuan keluar darah, nak kena mandi wajib, sedangkan waktu dia kencing kena ambil wuduk sahaja, tak perlu mandi wajib. Kalau aku ajar agama ni guna akal, sudah pasti yang kencing tu kena mandi wajib, sebab air kencing tu lagi kotor. Nah, ya, kalau kita kencing kena mandi wajib, ustaz datang pun basah, kena bawa tuala siap pergi ke masjid Isyak. Pasal apa? Nak terkencing
mandi wajib dulu, baru masuk kuliah. Maka Allah Ta'ala jadikan itu dah bijak dah. Begitulah dia pun tanya soalan yang ketiga. Dia kata, aku nak tanya kewajipan semayang dengan puasa, yang mana lagi berat kewajipan? Dua-dua wajib, tapi wajib solat itu teramat berat. Bahkan pensyariatan solat dengan puasa pun berbeza. Bahkan hukuman orang tinggal semayang dengan hukuman orang tinggal puasa pun sudah berbeza. Maka sudah pasti semayang itu lagi berat daripada puasa. Maka kata Imam Abu Hanifah, lalu kenapa perempuan yang uzur puasanya kena ganti, adapun semayang yang tidak perlu diganti? Kalau kita fikir guna akal, sudah pasti semayang kena ganti. Sebab dia semayang pun berat juga kewajipannya berbanding dengan puasa. Tapi tak, kerana bagaimana agama itu dia mempertimbangkan. Sian orang perempuan kalau semayang kena ganti semua, yang kena tinggal Allah nanya, tak sempat nak masak, qada solat je kerja dia. Tak sempat nak uruskan anak-anak, keluarga dan sebagainya. Jadi maka begitu, nak mengajar pada kita agama, dia bukan boleh fikir dengan akal. Menjadi apa saja ketetapan Allah, beramallah sebagai tanda kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sifat orang yang bertakwa iaitu warida bil qalil, reda dengan pembahagian Allah walaupun sedikit. Maka bagaimana kita nak hiaskan diri kita sebagai orang yang bertakwa? Kita kena letak satu lagi perhiasan sifat pada diri kita, iaitu menjadi orang yang sentiasa reda pada pembahagian Allah. Ya, kita taat semayang dah, takut pada Allah, takut pada azab Allah. Semayang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, zakat buat, sedekah pun buat. Tapi saat Allah Ta'ala cabut, iaitu nyawa anak kita, kita tak reda. Saat Allah Ta'ala cabut harta daripada kehidupan kita, pasal apa kita tak reda? Ni orang yang semayang. Bukan setakat orang semayang, dia yang bercakap tentang kebaikan. Ustaz, ustazah, tiba-tiba dia sendiri tidak reda terhadap pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masih lagi belum sempurna takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada satu kisah berlaku kepada ulama Bani Israel, di mana seorang ulama Bani Israel yang cukup hebat. Dia ni pengikutnya ramai, sehingga satu ketika takdir Allah, isteri kesayangan beliau meninggal dunia. Jadi ulama pun orang manusia biasa, dia sedih, terlampau sedih, kerana inilah satu-satunya isteri yang paling dia sayang. Sehingga menyebabkan kesedihannya itu pada permulaannya dia cancel semua pengajian-pengajian. Kuliah duha pun cancel, subuh pun cancel, maghrib pun cancel, tak ada pengajian kerana sedih sangat. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu, sehingga anak murid dia kata, tak kena tok guru aku ni. Pasal apa tok guru juga suruh aku beritahu aku sabar-sabar, tiba-tiba kena tan tok guru. Pasal apa tok guru pula tak sabar ni? Main pengajian tak start-start lagi, tak kalah sampai setahun tu tak start lagi pengajian ni. Jadi anak murid, seorang anak murid ni pergilah jumpa tok guru. Dia kata, aku mesti kena jumpa tok guru ni. Pasal tak start lagi pengajian. Sejak bini dia meninggal, tak start lagi pengajian. Jadi anak murid dia pun pergi ke rumah tok guru. Jadi tok guru ni di luar rumah dia, dia ada tugaskan seorang khadam untuk jaga pintu. Dan dia pesan kepada penjaga ini, mana-mana orang yang nak datang jumpa aku, tolong halau dia, aku tak nak jumpa, aku teramat sedih. Lalu kemudian anak murid dia datang, dia kata, aku nak jumpa juga dengan, nak tanya satu soalan. Lepas boleh tanya satu soalan, aku balik, dia kata. Kalau tok guru tak keluar, aku pun tak pergi. Jadi dia beritahu tok guru, dia kata, yang ni memang keras kepala betul ni. Tak, yang lain halau okey je. Yang ni dia kata, kalau tok guru tak jumpa dia, tak jawab soalan dia, dia tak nak balik. Jadi tok guru pun keluar. Dia kata, baik, satu soalan saja aku terima daripada kamu. Dia pun tanya tok guru, saya ni ada barang kemas. Barang kemas milik saya ni. Tiba-tiba satu hari saudara saya ni dia nak pinjam barang kemas saya. Dan saya bagi dia pinjam pada satu tempoh yang saya tetapkan dan dia bersetuju. Tiba-tiba bila sampai tempoh tersebut, dia tak nak pulangkan barang saya. Salahkah kalau saya ambil terus daripada, apakah saya salah? Kata tok guru, itu barang kemas kamu? Betul, ya, barang kemas saya. Kamu bagi pinjam? Ya, saya bagi pinjam, bukan bagi terus. Kalau bagi pinjam bererti itu hak kamu. Kalau kamu ambil, maka itu hak kamu juga, kamu tak salah. Lalu kata anak murid dia, begitulah juga dengan isteri tok guru.
Tidakkah dia adalah hak Allah? Dan Allah berhak mengambil daripada Tok Guru bila-bila masa saya. Dia kata kena aku hari ni. Nah. Kalau aku tahu aku tak jawab soalan ni. Mudah kata. Rupanya anak murid dihantar untuk menegur guru. Ni guru yang mengajar agama. Ulama yang mengajar, dia pun susah nak sabar. Bererti reda dengan pemberian Allah yang sedikit ni tak semua orang boleh. Reda dengan pembagian. Ya, kita boleh reda saat Allah bagi kita sihat. Tapi bagaimana saat Allah bagi kita sakit? Ya, kita boleh reda saat Allah berikan kelahiran cahaya mata yang baru. Bagaimana saat Allah ambil seorang yang Allah Ta'ala pinjamkan sekejap kepada kita? Ya, Allah Ta'ala memberikan sedikit harta pinjaman kepada kita. Bagaimana saat Allah ambil harta daripada kita? Ya, saat kita sempit, jarang orang boleh reda. Sedangkan dia tahu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa, dia reda pada semua keadaan. Allah bagi sakit pun, alhamdulillah, saya reda. Allah Ta'ala bagi apa pun, saya reda. Maka sebab itu, wareda bil qalil, iaitu reda dengan sedikit, ataupun disebut dalam satu sifat yang lain, iaitu reda dengan ketetapan takdir Allah. Ni pun sama. Allah Ta'ala takdir apa pun dalam hidup kita, kita reda. Dia takdir Allah Ta'ala ni, kita tak boleh nak ubah. Kita bercerai dengan suami, kita berpisah dengan anak, kita kenal orang yang tak betul dalam hidup kita, orang tu jahat ke, itu bukan sengaja saja-saja Allah Ta'ala buat, tidak. Itu takdir Allah yang telah menyebabkan kita bertemu dengan dia. Jadi kita kena hadap. Jangan kita kata pasal apa aku ni, suami orang lain molek-molek ada aja, suami aku ni jahat betul. Pasal apa aku kena jumpa dengan orang yang macam ni? Pasal apa dalam hidup aku semua jumpa dengan orang-orang yang tak betul semua ni? Tak, Allah takdirkan kita bertemu dengan orang yang sebegitu. Jadi maka setiap pertemuan kita dengan siapa pun, maka ia adalah takdir Allah. Dulu saya pun begitu. Maknanya kita sendiri pun kata, tapi King, pasal apa Allah Ta'ala takdirkan aku jumpa dengan dia? Kalau tak, aku tak jumpa dengan dia. Kalau aku tahu perangai dia macam tu, aku tak nak jumpa dia. Aku tak nak kenal pun dia. Tapi bila kita fikir balik, rupanya takdir Allah Ta'ala itu indah. Daripada perjumpaan kita dengan orang yang ni, kita berhati-hati dengan orang yang lebih dahsyat perangai daripada orang tu. Daripada kita jumpa dengan orang ni, mendidik kita sabar. Mendidik kita kesukaran untuk hidup, sabar di atas jalan kehidupan. Jadi maka segala pemberian Allah, sikit banyak, maka reda dengan setiap ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah sifat orang yang bertakwa. Yang ketiga, kemudian sifat yang terakhir yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu wal isti'dad liyaumir rahil. Iaitu orang yang bertakwa, perjalanan kehidupannya adalah memikirkan bagaimana dia akan balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana hari kerehatannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita terfikir, kalau sekali Allah sentak roh kita waktu tengah dengar kuliah ini, maka bagaimana saat kita duduk di alam yang kita tak pernah tengok alam tu sebelum ini. Kalau sekali Allah sentak nyawa kita, maka kita tak tahu nak menghadap malaikat munkar nakir nanti. Tu tengok kematian sekeliling kita baru ni, Ratu Dunia, Ratu Elizabeth meninggal dunia. Dia pun menghadap munkar nakir. Dia pun tak tahu 96 itu adalah umur terakhir dia. Nak menyatakan kepada kita dia Ratu Dunia sekalipun, sesaat kematian dia, dia tak boleh sekat. Walhal dia ada menguasai lebih 600 pertubuhan di bawah dia. Maknanya dia ni orang yang berpengaruh. 600 pertubuhan rahsia pun ada bawah dia, pertubuhan yang bukan rahsia pun di bawah dia. Tapi di mana letaknya nilai kehidupannya, dia tetap mati. Maknanya setiap kita itulah kehidupan yang akan kita hadap. Semua orang akan balik kepada Allah. Saya pun akan mati, puan-puan pun akan mati, dan meninggalkan dunia yang hanya sekejap saja. Sebab tu masalah dunia ni kecil sangat. Masalah kita kena penjara atas dunia, kena hukum ke, kena apa ke, itu kecil sangat. Kerana keaiban kita terdedah di dunia. Sebab tu bila kita tengok orang ni terdedah keaiban dia, orang ni terdedah keaiban dia, bagi kita keaiban terdedah di dunia satu keuntungan, sebab dia sempat bertaubat. Sedangkan kalau keaiban itu Allah tak dedah di dunia, tiba-tiba didedah di hadapan mahsyar, saat itu tak ada pintu taubat. Macam ada seorang hamba Allah yang berkongsi, dia ni ditangkap kerana rasuah. Dia masuk dalam rancangan televisyen,
orang Malaysia kita, orang Melayu kita. Dan setelah dia dihukum penjara lebih kurang hampir 2 tahun, dia cakap, dan dia permulaan dia tu dia dah mula dengan perkataan alhamdulillah, saya bersyukur saya dihukum. Dia kata, saya bersyukur saya dihukum. Sehingga apa? Kerana dia kata sejak, dia pun cerita, sejak dia ambil rasuah hidup saya tak pernah tenang. Sejak saya ambil rasuah ni, dia kata, dia cerita sekian-sekian, sehingga 2 minggu sebelum dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dijatuhkan hukuman, seminggu dia nak sebut huruf alif saat dia membaca suratul Baqarah, alif lam mim. Alif tu dia tak boleh sebut sampai seminggu, dia tak boleh sebut. Dia kata Allah keluarkan lidah dia nak baca Quran. Waktu tu dia dalam keadaan dia rasa bersalah betul. Sehinggalah Allah Ta'ala hukum dia dan dia keluar, dia bertaubat daripada harta haram yang telah dia makan, dan setiap perkataan yang keluar daripada mulut dia alhamdulillah, alhamdulillah. Tengok bagaimana yang Allah Ta'ala dedahkan aib dia di dunia, dilondehkan aib dia di dunia, masih ada kesempatan bertaubat. Adapun orang yang Allah Ta'ala tak tunjuk keaiban dia di dunia, jangan bergembira, kerana keaiban kita belum tentu terpadam di negeri akhirat. Ini maka dengan sebab itu yang kita bimbang ni, kerehatan kita di hadapan Allah saat kubur memanggil kita. Duduk di tempat perasingan, duduk di lahat yang sempit, duduk seorang diri, anak bini tak ada. Atas dunia masuk hospital boleh mak ayah ziarah kita, anak-anak ziarah kita. Duduk dalam penjara, duduk dalam lokap, boleh keluarga ziarah lagi kita. Tapi saat kamu duduk di liang lahat, tidak ada talian yang boleh menghubungkan kamu dengan anak kamu. Melainkan saat itu kamu harapkan talian doa anak yang soleh. Tolong doakan mak sekarang ni berazab, azab mak di dalam kubur. Saat itu kita mengharapkan talian, iaitu sedekah jariah kita. Saat itu kita mula menyesal, Allah, kalau aku tahu duit simpanan tabung haji ni aku buat keluar habis lah. Buat keluar habis lah, pergi sedekah masjid surah, yang mana nak bayar bil api, bil elektrik, apa, biar aku sponsor semua. Ustaz-ustaz yang datang mengaji pun biar aku bayar sahaja hati dia. Kerana kalau aku tahulah betapa begini saja hari kerehatan. Sebab apa? Sebab hari kerehatan yang penuh kepenatan bagi orang yang tidak ada takwa di dalam kehidupannya. Jadi sebab tu perjalanan kita hari ini adalah perjalanan takwa. Mari dalam keadaan duduk majlis ilmu, kerana di atas dasar kita nak balik pada Allah dengan bawa bekalan takwa pada Allah. Jadi kita buatlah apa sekalipun biar ada kaitan hubungan kita dengan tempat rehat kita, iaitu kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan saya, kalau saya mari mengajar puan-puan hari dalam kuliah muslimat, kalau saya niat kerana nak dapat duit, amal saya hangus, tak ada apa nilai di sisi Allah. Tapi kalau saya niat ikhlas kerana nak sampaikan ilmu, kerana ia adalah satu kewajipan, maka ia ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya mengajak puan-puan bersedekah tapi saya kedekut, maka saya adalah orang yang bakhil dan orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi kalau saya yang mengajak orang yang bersedekah dan saya sendiri bersedekah, baru saya orang ini berharga di tempat rehat saya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita bergantung pada amalan kita. Maka dengan sebab itulah, berjalanlah kita di atas jalan sifat takwa. Moga-moga kita mati dalam keadaan Allah jemput kita dalam keadaan sentiasa melazimi ketaatan, ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kerana itu saja perjalanan terakhir kita, kerehatan kita. Kita nak berehat seperti mana berehatnya pengantin pada malam pertama disebut. Orang yang soleh ni puan-puan, dia mati kelak disebut walaupun barzah tu lama. Barzah ni lama. Kita jangan anggap barzah ni sekejap macam dunia. Kita duduk kat dunia ni dah rasa penat dah. Allah, 70 tahun dah Ustaz umur, tak mati-mati lagi. Pencen lama dah Ustaz, sejak pencen tak mati-mati, penat tunggu nak mati. Dah. Tak mati-mati lagi ni. Dah. Kalau kita rasa kepenatan di situ dengan penatnya fikir, serabut dengan politiknya, serabut dengan kenaikan barangnya, serabut dengan masalah keluarga sebagainya, kita kena fikir keserabutan yang lebih dahsyat, serabut kita di alam kubur. Itu serabut yang lagi dahsyat. Sebab apa? Sebab kubur ni sekarang ni Nabi Musa yang telah meninggal dunia sekian lama duduk di alam barzakh. Jadi kita jangan ingat barzakh ni sekejap macam dunia ni. Barzakh ni lagi lama, terlampau lama. Sehingga saat itu yang merasai betapa lamanya adalah orang yang diazab. Tapi yang merasai sekejapnya terhadap dunia barzakh, alam barzakh, adalah orang yang balik dengan penuh ketaatan pada Allah. Harta pun dia sempat
harta dia disempatkan pulangkan balik pada jalan Allah. Sebagaimana Allah pinjamkan aku dalam keadaan yang baik, maka aku pulangkan kepada Allah kembali. Sebagaimana Allah Ta'ala pinjamkan aku anak-anak, aku serahkan anak aku kepada Allah dengan aku didik dia di atas jalan agama, aku serahkan pada Allah. Sebagaimana kamu tinggalkan aku keluarga ni, berikan pinjaman aku keluarga sekejap, aku hidup 30 tahun berkahwin, ada keluarga, ada anak, maka aku serahkan urusan keluarga aku ini, sempat aku didik mereka di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka selamat kita di alam kubur. Jadi maka maknanya kita hanya diberi pinjaman seketika untuk kita balik kepada Allah, sama ada kita berehat ataupun tidak di alam barzakh. Jadi maka dengan sebab itu, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kekuatan kepada kita semua, untuk berjalan di atas jalan taqwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami, golongkanlah kami ni ya Allah, iaitu di kalangan orang-orang yang bertakwa, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang sangat baik, kematian yang tidak menyeksakan kami ya Allah. Dan kemudian engkau lapangkanlah kerehatan kami dengan sebaik-baik kerehatan di alam yang kami tidak akan ada lagi, iaitu kembali ke dunia ini untuk kami bercucuk tanam amal soleh. Maka disitulah tempat kami, iaitu merasai kelazatan ibadat yang telah kami kerjakan kepada kamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi pengajian kita pada akan datang. Kali ikut pada Kak Su, dia minta tolong, dia minta untuk buka kitab. Jadi saya pun tengah mencari, cuba cadangkan, nanti saya cuba cadangkan kitab pada pihak Kak Su lah. Untuk tu insya-Allah mungkin cadangnya nak guna kitab Ayyuhal Walad ni, cuma nak tanya dah ada belum dalam pengajian duha. Kalau belum, insya-Allah kita guna kitab ni lah, sebab kitab ni satunya tajuk-tajuknya banyak yang memberi kesan kepada jiwa. Tajuk-tajuk dalam kitab ini, di antaranya menceritakan tentang keberkatan umur, di antaranya menceritakan tentang bagaimana seseorang itu nak menerima nasihat, dan bagaimana dia nak mengikhlaskan niat dia, nak menghilangkan riak di dalam hati dia. Dia banyak dalam ni insya-Allah. Jadi kalau setujunya kita akan guna kitab ni lah. Kitab ni tak mahal pun, dalam RM7, cuma sekarang ni dia harga mahal sikit. Ya, nanti saya cuba carilah. Dia dalam Shopee ada sebenarnya. Semua sekarang ni Shopee semua. Jadi kitabnya harga mungkin sekarang ni mungkin 8 ataupun RM9. Dia ada RM8. Dia naik sikit. Dia sekarang ni bukan saja ayam naik harga, kitab pun naik harga. Insya-Allah. Jadi itulah, setakat tu apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri.